Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Tuan perempuan muslimin dan muslimat, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah dalam perkongsian kita pada kali ini dengan menggunakan buku Intisari Sifat Salat Nabi SAW, kita akan melihat bagaimana kedudukan tangan kita setelah takbiratul ihram. Bagaimana kita sedia maklum, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mengucapkan takbir, iaitu lafaz Allahu Akbar, pada permulaan kita memasuki salat merupakan salah satu daripada rukun salat. Adapun mengangkat tangan, ia tergolong di dalam perkara-perkara sunat di dalam salat. Kita telah pun membahaskan sebelum ini kaifiat mengangkat tangan yang betul mengikut sunnah Nabi SAW, iaitu ada dua kaifiat. Yang pertama, mengangkat tangan setentang dengan bau, itu ada hadisnya. Dan keduanya, mengangkat tangan setentang dengan telinga, pun ada hadisnya daripada Nabi SAW. Kaifiat yang dipilih oleh Imam Syafi'i rahimahullah yang menggabungkan kedua-dua hadis, iaitu mengangkat setentang dengan telinga, kerana apabila kita mengangkat setentang dengan telinga, bermakna tapak tangan kita akan selari dengan bau, dan sekaligus tangan kita juga selari dengan telinga. Tuan-tuan sekalian, setelah kita selesai daripada takbir, mengangkat tangan, di mana tangan kita hendak diletakkan? Adakah kita letak di bawah pusat, ataupun di atas pusat, ataupun di atas dada, ataupun di tengah-tengah di antara pusat dan juga dada? Ini akan menjadi perbahasan kita dalam siri perkongsian kita pada kali ini. Dalam buku saya Intisari Sifat Salat Nabi SAW, dijelaskan dalam buku ini, selesai bertakbir, dua tangan hendaklah diletakkan di atas dada, tangan kanan di atas tangan kiri. Ini berdasarkan kepada hadis daripada Wa'il bin Hujrin radhiyallahu anhu yang menceritakan, "Sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa wada'a yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra ala sadrih." Kata sahabat Nabi yang bernama Wa'il bin Hujrin radhiyallahu anhu, aku pernah menunaikan salat bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya ala sadrih. Kalau mengikut harfiah hadisnya, ala di atas sadrihi, dadanya. Hadis sebagaimana direkodkan oleh Imam Ibnu Huzaimah dalam sahihnya. Menurut muhaqqiq, hadis ini adalah sahih li ghairi. Namun demikian, tuan-tuan sekalian, walaupun dari segi harfiahnya ala sadrihi itu kita terjemahkan di atas dada, tetapi bila kita rujuk kepada ulasan ataupun pandangan para fuqaha, bukan saja fuqaha dalam mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah, bahkan fuqaha dalam mazhab Imam Ahmad, mereka menyatakan bahawa ala sadri di sini bukan betul-betul di atas dada, tidak. Ala sadri ini ialah di pangkal dada di sini, pangkal dada. Kalau mengikut mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah, ala sadri iaitu di bawah puting susu, di bawah puting susu, di atas hati, di dalam
Dada kita tu ada hati, di atas hati. Di atas hati, bukan begini. Bukan begini. Begini, di pangkal ada. Itu penghujung tangan kita ni berada di perut. Penghujung tangan kita berada di perut dan selebihnya itu berada di pangkal. Dipanggil asfal sadr. Asfal ni mana dada yang paling bawah, bukan yang paling atas atau di tengah dada. Itu sebagaimana disebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Di mana kata Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' al-mustahab anna madhhabana anna al-mustahabba ja'luha tahta sadrih fawqa surratihi. Maka mengikut mazhab kami, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, yang disunatkan ialah dengan meletakkannya ja'luhuma, dengan meletakkan kedua tangan kanan-kanan, letakkan tangan kiri atas tangan kiri, kemudian diletakkan tahta sadrihi, di bawah, mana asfal sadri, di bawah, paling bawah, dada yang paling bawah, ya. Fawqa surratihi, tapi atas daripada pusat. Kerana Imam Abu Hanifah diletak di bawah pusat, di bawah pusat. Tapi Imam Nawawi rahimahullah menyatakan bahawa diletakkan bawah daripada dada, ataupun dada yang paling bawah, asfal sadri, bawah daripada puting susu kita, dan atas daripada pusat. Itu disebut. Dan itu juga dalam kitab Al-Mughni Imam Ibn Qudamah pun menyebutkan yang sama. Di mana dinakalkan daripada Imam Ahmad Ibn Hanbal, kata Imam Ibn Qudamah dalam kitab Al-Mughni, an Ahmad wa Sa'id Ibn Jubair wa Syafi'i, dinakalkan daripada Imam Ahmad, dan begitu juga daripada Sa'id Ibn Jubair dan juga Imam Syafi'i, ayadha'uhuma fawqa surrah. Tangan hendaklah diletakkan atas daripada pusat. Atas daripada pusat. Jadi dia tidak sebutkan diletakkan direct atas dada, tapi atas daripada pusat. Itu seolah-olah para fuqaha kita yang silam, yang terdahulu memahami maksud hadis itu tangan diletakkan di dada itu bukan bermakna betul-betul di atas dada, tapi dada dengan maksud mendada, diletakkan di depan. Jadi sebab itu Imam Abu Hanifah kata diletakkan di depan, di bawah pusat. Tapi Imam Syafi'i, Imam Ahmad berpandangan bahawa diletakkan di pangkal dada. Atas daripada pusat, di pangkal dada, ataupun di bawah daripada dada. Bukan betul-betul di atas dada. Imam Malik rahimahullah, dia berpandangan berbeza daripada imam-imam mazhab yang lain, iaitu tangan diluruskan. Itu Imam Malik rahimahullah. Kerana beliau berdalilkan banyak hadis yang mana menceritakan sifat salat Nabi tanpa menyebutkan kedudukan tangan di atas, di depan, dikiamkan ataupun diletakkan di depan badan, sama ada di bawah pusat ke, atas pusat ke, atas di bawah dada dan sebagainya. Jadi dia menyimpulkan bahawasanya tangan hendaklah diluruskan. Itu pandangan Imam Malik rahimahullah. Ala kulli hal, tuan-tuan dan sekalian, para ulama khilaf dalam masalah ini. Ulama khilaf. Imam Abu Hanifah menyatakan bahawa tangan diletakkan di bawah pusat. Jadi mana di tangan kanan, di atas tangan kiri, diletakkan di bawah pusat. Imam Ahmad dan juga Imam Syafi'i menyatakan tangan diletakkan di atas daripada pusat. Di atas dari pusat itu di mana? Iaitu di pangkal dada, di bawah puting susu kita, berbetulan dengan hati kita. Dalam dada kita ada hati, betulan dengan hati kita. Jadi beginilah. Itu selesai kita bahaskan. Dan tidak ditemui fuqaha silam yang menyatakan letakkan di atas dada, betul-betul di atas dada begini. Melainkan penulisan-penulisan yang baru pada hari ini, di antaranya Syekh Al-Albani menyebutnya, dan itu juga dalam kitab Fiqh Sunnah Syekh Said Sabiq pun ada menyebutkan di atas dada. Tapi ulama-ulama silam kita menyatakan bahawa bukan betul-betul di atas dada, tapi
pangkal dada, di bawah dada tu pangkal dada. Kemudian bagaimana pula kaifiat tangan itu? Adakah digenggam, tangan kanan menggenggam, ataupun hanya menghamparkan saja di atas tangan kiri? Ini kita akan katakan selepas ini, insya-Allah. Dalam buku kita ini dijelaskan lebih lanjut, jari-jari tangan kanan hendaklah memegang belakang tangan kiri. Jari-jari tangan kanan hendaklah memegang belakang tangan kiri. Ini berdasarkan dari hadis Ubaisah bin Hul dari bapaknya radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, yang menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ummuna fayakhudhu shimalahu biyaminih. Kata Hul radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengimami kami, yakni menjadi imam, memimpin kami dalam salat, di mana baginda memegang tangan kirinya dengan tangan kanannya. Baginda memegang tangan kirinya, di tangan kiri, baginda pegang dengan tangan kanan. Hadis sebagaimana direkodkan oleh Imam Tirmizi dalam sunannya, kata Imam Tirmizi, hadisun hasan, hadis hasan. Boleh juga, selain daripada memegang, boleh juga menghamparkan jari-jari tangan kanan di atas belakang tangan kiri tanpa memegangnya. Bagaimana hadis dari Wa'il bin Hujrin radhiyallahu anhu yang menceritakan, thumma wada'a yadahu al-yumna 'ala dhahri kafil yusra warus'a was-sa'id. Kata Wa'il bin Hujrin, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, telah mengangkat tangan dan bertakbir. Baginda Nabi SAW meletakkan tangan kanannya di atas belakang tapak tangan kirinya, gelangannya dan juga lengannya. Kata Wa'il, setelah Nabi selesai daripada mengangkat tangan dan bertakbir, baginda meletakkan tangan kanannya di atas belakang tapak tangan kiri, pergelangan dan juga lengan. Dan masuk ke lengan. Okay. Letak saja. Okay. Hadis ini tidak menyebutkan Nabi memegangnya. Dia tak sebut Nabi genggam. Nabi letak saja. Merangkumi tapak tangan, gelangan dan juga tapak tangan, gelangan dan sa'id. Macam gini. Tapi merangkumi. Meletakkan saja tanpa memegang. Hadis daripada Wa'il bin Hujrin ini direkodkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, oleh Imam Abu Daud dalam sunannya, dan juga oleh Imam An-Nasa'i dalam sunan. Menurut pentahqiq musnad Imam Ahmad, iaitu Syekh Shu'aib Al-Arnaud radhiyallahu rahimahullah, kata dia hadis ini adalah hadis sahih. Demikianlah tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Taala sekalian. Dalam buku saya ini, saya ada kemukakan gambar. Tuan-tuan boleh tengok. Ada gambar yang disertakan dalam buku ini. Untuk tuan-tuan melihatnya, menjadi rujukan yang berpanjangan, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan boleh dapatkanlah intisari sifat salat Nabi SAW ini. Ataupun buku asalnya, sifat salat Nabi SAW. Intisari 70 muka surat. Buku asalnya 167 muka surat. Ini buku asalnya, dan sebenarnya buku ini pun ada lagi buku sebelumnya, iaitu 60 hadis sifat salat Nabi SAW. Tapi 60 hadis sifat salat Nabi sudah tidak diterbitkan lagi kerana merasakan memadai dengan buku ini dan juga buku intisari ini. Dalam pengajian, memadai dengan intisari ini kerana pendetilannya akan dihuraikan oleh ustaz yang mengajar. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan daripada Shopee, insya-Allah, ataupun daripada Labella Shop. Dua itulah laman yang menguruskan jualan buku-bukuan, insya-Allah. Sampai buku-buku ada yang diterbitkan oleh Telaga Biru. Itu buku-buku yang tertentu lah yang diterbitkan Telaga Biru. Dan buku-buku yang lain yang tidak diterbitkan oleh Telaga Biru, diterbitkan oleh Labella Shop, dan juga tuan boleh order terus daripada Shopee. Sekian tuan-tuan sekalian. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam siri
lain. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.